serta diri muslimin sidang Jumaat sekalian, untuk sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dengan kita menjunjung tinggi segala kitab perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya janji Allah akan memberikan kemenangan, kejayaan dan kecemerlangan dalam kehidupan bagi mereka yang bertakwa. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya tiada bekalan yang terbaik melainkan bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini saudara dan saudari kita, adik-beradik, ibu ayah kita yang berada di bumi Gaza sedang berduka lara, sedang menghadapi satu penderitaan yang sangat dahsyat dalam kehidupan mereka, mengulangi apa yang berlaku pada tahun 1948, peristiwa Nakbah yang menyebabkan mereka diusir keluar dari tanah air mereka sendiri, daripada negeri mereka sendiri oleh Zionis Israel la'natullahi alaihim. Peristiwa yang berlaku pada hari ini, yang sudah masuk minggu yang kedua, adalah merupakan diibaratkan seperti Nakbah yang kedua, An-Nakbatu Tsaniyah, seolah-olah Zionis Israel la'natullah ingin menghapuskan secara total penduduk Gaza khususnya dan penduduk negara Palestin secara amnya. Mereka ingin merampas keseluruhan bumi Palestin serta menguasai Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat yang pertama umat Islam. Apakah kita yang berada jauh daripada mereka ini tidak mempunyai perasaan, tidak ada rasa sensitiviti ataupun sekurang-kurangnya rasa bersedih terhadap penderitaan yang mereka lalui, penyiksaan yang telah dialami oleh mereka? Saban tahun mereka diserang, saban tahun mereka diseksa, tetapi penderitaan yang amat dahsyat yang mereka alami pada kali ini bukannya suatu yang biasa-biasa. Mereka diserang dari segenap penjuru sehingga hari ini telah mengorbankan angka syahid 3,000 lebih dan mencederakan berbelas-belas ribu yang lain. Suatu angka yang sangat besar. Dalam tempoh tidak sampai 2 minggu, mereka melakukan kerja jahat, kezaliman demi kezaliman, serangan demi serangan, bom yang dilontarkan tanpa mengira di mana tempat, yang hanya mengikut hawa nafsu mereka semata-mata. Mereka bukan hanya menyerang tentera Hamas, Harakatul Muqawamatul Islamiyah, ataupun tentera Kataibul Qassam, Brigade Al-Qassam sahaja. Bahkan mereka menyerang orang-orang awam yang tidak berdosa. Kanak-kanak, bayi-bayi kecil, wanita-wanita, orang-orang tua yang lemah, yang tidak sepatutnya menjadi serangan dan sasaran peperangan mereka, turut menjadi mangsa dalam keadaan mereka tidak bersalah. Inilah kekejaman yang telah ditunjukkan, kebiadaban dan melampaunya Israel Zionis la'natullahi alaihim dengan dibantu oleh Amerika dan para sekutunya. Mereka sanggup menyerang dan mengebom sebuah hospital yang telah mengorbankan angka 800 lebih syuhada, termasuk bayi-bayi dan kanak-kanak kecil. Terbaru mereka melakukan serangan terhadap sebuah masjid. Pada pagi semalam, mereka melakukan serangan walaupun tempat tersebut, hospital adalah merupakan tempat yang paling selamat untuk mendapatkan perlindungan, rawatan kesihatan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak peduli akan perkara tersebut. Mereka hanya mahu melancarkan ataupun mahu melaksanakan perancangan jahat mereka untuk menghapuskan umat Islam di bumi Gaza secara total. Mereka memberikan alasan bahawasanya serangan yang mereka lakukan di hospital, di masjid, di sekolah-sekolah, termasuk para guru, termasuk para wartawan yang turut terkorban, orang-orang awam yang tidak bersalah. Mereka mengatakan alasan bahawasanya
tentera Hamas dan tentera Al-Qassam ini turut sama bersembunyi dalam tempat-tempat tersebut. Inilah alasan yang tidak logik langsung pada fikiran akal manusia. Mereka hanya menggunakan alasan yang mereka boleh reka. Mereka melaksanakan kerja jahat mereka mengikut hawa nafsu mereka semata-mata, tanpa mengikut panduan dan peraturan peperangan yang telah digazetkan oleh pihak bangsa-bangsa bersatu. Mereka tidak peduli akan semua itu. Mereka telah melanggar perjanjian. Mereka telah mengkhianati telah apa yang meterai oleh mereka sendiri. Benarlah cerita-cerita yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak-banyak ayat menceritakan tentang kebiadaban, kezaliman dan sifat penakut dan baculnya Bani Israel ini dalam Al-Quranul Karim. Antaranya Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Ma'idah ayat 20 sehingga ayat 26 bagaimana ketika mana Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada kaumnya Bani Israel yang pada ketika itu mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Tetapi walaupun mereka beriman, mereka berketurunan Bani Israel, mereka ada sifat takut, sifat pengecut, dan mereka lah kaum dan bangsa yang paling pengecut di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka boleh berlindung di belakang orang-orang ataupun negara-negara yang menyokong dan bersekutu dengan mereka. Antaranya Amerika, satu kuasa besar dunia. Mereka boleh mendabik dada dengan kecanggihan senjata yang dibekalkan oleh proksi-proksi penyokong ataupun sekutu-sekutu mereka ini. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ma'idah ayat 20 sehingga 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Yang bermaksud, dan apabila berkata Musa kepada kaumnya Bani Israel, hendaklah engkau kenang dan ingat akan nikmat-nikmat Allah kepada kamu apabila Allah melantik dan menjadikan untuk kamu dari kalangan kaum sendiri, kalangan para nabi dan para rasul yang terlalu ramai sekali. Kemudian Allah Ta'ala telah memberikan nikmat ke atas kamu, membebaskan, memberikan kemerdekaan kamu daripada belenggu Fir'aun, laknatullah yang teramat zalim terhadap kamu suatu ketika dahulu. Dan Allah Ta'ala juga memberikan nikmat-nikmat ini yang tidak diberikan kepada kaum yang terdahulu sebelum daripada kamu. Lalu berkata Nabi Musa kepada kaumnya, menyeru dan memerintahkan kepada Bani Israel, wahai kaumku, masuklah kamu ke bumi suci Palestin yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Dan janganlah sekali-kali kamu berpaling ataupun memalingkan tumit-tumit kamu, maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Lalu berkata,
jawab Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya di dalam bumi suci Al-Ardul Muqaddasah Palestin itu adanya satu kaum yang dinamakan kaum Jabari, kaum yang melampau, kaum yang sangat gagah perkasa, terkenal dengan kehandalan mereka berperang. Dan kami tidak akan sesekali masuk ke bumi suci Palestin itu sehinggalah mereka keluar daripadanya. Dan jika sekiranya mereka keluar daripadanya, barulah kami akan masuk ke dalamnya. Lalu berkata dua orang daripada kalangan mereka yang takut akan nikmat Allah, mencadangkan satu cadangan, hendaklah kamu masuk melalui pintu ini. Nescaya jika kamu masuk melalui pintu ini ke bumi Palestin, kamu akan mendapat kemenangan. Maka bertawakallah kamu kepada Allah jika sekiranya kamu beriman. Lalu jawab lagi Bani Israel, menolak kepada cadangan tersebut. Sesungguhnya wahai Musa, kami tidak akan sesekali masuk ke dalam bumi suci Palestin selagi mana kaum Jabarin itu, kaum yang gagah perkasa, yang hebat berperang itu masih ada di situ. Selama-lamanya kami tidak akan masuk sehingga mereka keluar daripadanya. Dan pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu Musa, berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami di sini hanya menanti keputusannya sahaja. Lalu berkata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, merayu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya Allah, aku tidak mampu untuk menguasai kaumku ini kecuali menguasai diriku sendiri dan saudaraku Harun sahaja. Maka pisahkanlah diri kami daripada kaum-kaum yang fasik ini. Lalu Allah Ta'ala menjawab permohonan Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya akan kuharamkan ke atas mereka untuk memasuki bumi suci Palestin selama 40 tahun. Dan mereka akan berlegar-legar di bumi di sekitar Mesir. Mereka tidak akan ke mana. Dan janganlah sesekali kamu merasa kecewa wahai Musa terhadap kaummu yang fasik itu. Lihatlah saudaraku muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, betapa Bani Israel, kaum yang penakut, bukan hanya kaum yang pemalas, bahkan mereka adalah satu kaum yang sangat penakut berdepan dengan mana-mana kaum. Walaupun kaum itu terkenal dengan kehebatan, tetapi oleh kerana Nabi Musa telah menyatakan, kataballahu lakum, Allah Ta'ala telah tulis untuk kami. Yang ini adalah merupakan wahyu dan perintah daripada Allah. Bukan hanya perintah daripada hawa nafsu Nabi Musa alaihissalam sendiri. Bahkan mereka menolak. Walaupun diberikan cadangan untuk masuk melalui pintu yang telah disebutkan, insya-Allah pasti akan mendapat kemenangan dengan syarat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap juga menolak. Bahkan betapa biadabnya Bani Israel, betapa melampaunya mereka. Mereka boleh mengatakan, fadhhab anta wa rabbuk, pergilah kamu Musa bersama dengan Tuhanmu, faqat, maka hendaklah kamu berperang kedua-duanya. Berperanglah kamu bersama dengan Tuhanmu menentang kaum Jabari itu. Kalau kamu rasa kamu boleh menewaskan dan mengalahkan mereka. Inna hauna qa'idun, sesungguhnya kami di sini hanya menanti dan menunggu sahaja. Di semenanjung Sinai di negara Mesir. Sehingga Nabi Musa alaihissalam berasa agak kecewa dengan kaumnya sendiri. Walaupun kaumnya beriman, tetapi itulah iman yang tidak boleh dipegang dengan begitu lama oleh Bani Israel. Hari ini kita melihat cucu, cici dan cuit generasi Bani Israel yang terdahulu, Yahudi Zionis la'natullah, telah pun cuba untuk menghapuskan umat Islam di bumi Gaza, menghapuskan saksi baki, bukan hanya menghapuskan generasi melalui para pemuda, melalui orang-orang yang dewasa, orang-orang tua, bahkan mereka turut menghapuskan mereka bermula daripada bayi-bayi kecil
Saya melihat satu video semalam. Ada satu bayi yang masih dikategorikan sebagai janin, yang masih belum sempurna sifatnya, di dalam kantung rahim ibunya, turut sama terkorban bersama dengan ibunya. Saya kira kandungan itu mungkin dalam 6 hingga 7 bulan begitu. Satu nyawa yang tidak berdosa telah dibunuh dalam kira-kira 3,000 lebih syuhada yang terkorban di bumi Gaza. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan, dan Allah sudah pasti akan menghadiahkan syurga yang tertinggi buat mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal lagi pada kita bagaimana, kerana Nabi SAW menyebut, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimina. Bukanlah dari kalangan kami barang sesiapa yang tidak pernah mempedulikan, tidak pernah mengambil berat, mengambil cakna tentang urusan orang-orang muslimin, bahkan orang-orang yang beriman. Tidak ada satu perasaan, tidak ada satu sekelumit rasa benci, bahkan ada di kalangan kita yang mungkin terlepas pandang mengibarkan bendera Zionis Israel la'natullah yang tidak jauh daripada masjid kita ini. Mungkin kita kira itu hanyalah kesilapan, dan mungkin itu hanyalah kekhilafan yang berlaku. Tetapi apabila kita mengibarkan bendera mereka, seolah-olah kita telah memberikan sokongan, dan kita menyatakan bahawasanya tentera Hamas, tentera Al-Qassam adalah merupakan pengganas yang sebenar. Menyatakan dakwaan sedemikian, sedangkan mereka hanya mempertahankan hak mereka, mempertahankan maruah diri dan keluarga mereka, mempertahankan tanah suci umat Islam, tanah yang disebut sebagai bumi Anbiya, bumi tempat Rasulullah SAW Al-Isra, sebelum Nabi dimi'rajkan ke langit bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi suci itu telah dinodai sekian lamanya, sudah lebih 75 tahun lamanya. Pasti kebangkitan itu akan ada. Sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan senantiasa ada dari kalangan umatku, kata Nabi, satu kumpulan, walaupun ini kumpulan kecil, bukannya kumpulan yang besar, mungkin hanya dalam 3-4 orang sahaja. Satu kumpulan ini yang tetap zahirina 'alal haq, yang tetap akan menzahirkan, yang tetap akan menegakkan kebenaran, yang akan tetap menegakkan panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Mereka tidak pernah takut berdepan dengan peluru hidup, berdepan dengan bom, peluru berpandu, peluru nuklear dan sebagainya. Walaupun senjata yang digunakan oleh Israel, senjata yang dilarang dalam peperangan, mereka tetap menggunakan. Sehingga diceritakan, peluru yang digunakan oleh Zionis Israel ini mampu membunuh 3 orang dalam satu masa, dengan hanya sebutir peluru. Lihat betapa canggihnya, betapa penakutnya mereka. Mereka sanggup untuk melakukan apa sahaja. Sebutir peluru boleh menembusi dan boleh membunuh sehingga 3 orang lelaki, 3 orang individu. Bermakna tertusuk peluru pada tubuh yang pertama, peluru itu tidak lagi jatuh. Bahkan dia akan mencari sasaran yang kedua, yang hampir dengan ini. Dan masuk tembus yang kedua, tidak akan terus jatuh, akan pergi ke sasaran yang ketiga, barulah peluru itu akan jatuh. Betapa canggihnya senjata yang digunakan oleh mereka. Tetapi itulah, mereka berselindung di sebalik ketakutan dan pengecut paculnya mereka itu. Pasti kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan mereka dengan kehancuran yang sedahsyat-dahsyatnya. Khaybar ya Yahud, jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Celakalah
Berambuslah kamu, wahai Yahudi. Tentera Muhammad pasti akan kembali. Pasti akan bangkit. Walaupun kumpulan yang kecil tadi akan mempertahankan agama Allah, mempertahankan panji-panji suci umat Islam ini. Mereka tidak takut kepada ancaman, kepada serangan, ugutan yang dikenakan ke atas mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Sehinggalah Allah Ta'ala mendatangkan urusan kemenangan terhadap mereka dan mereka tetap akan berada dalam keadaan sedemikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijal wal nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Dan janganlah sesekali dan tidak seharusnya bagi kamu ketika kamu berperang, kamu memerangi 3 golongan yang lemah, iaitulah dari kalangan kanak-kanak, dari kalangan para wanita dan dari kalangan orang-orang tua yang lemah, yang uzur, yang mana mereka berkata dan merayu, Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kampung ataupun negeri yang dizalimi, yang kami menerima penganiayaan, penindasan dan serangan yang bertali arus ini. Dan hanya kepada Allah lah wali kami, penolong kami, dan hanya kepada Allah lah tempat kami meminta pertolongan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, orang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia akan dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang menjadi senjata yang paling ampuh bagi orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Itulah senjata yang paling ampuh yang kita ada, yang mampu untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam ratusan jemaah yang ada dalam masjid ini, mungkin bukan saya orang yang
diperkenankan doa oleh Allah, bukan dari kalangan orang-orang alim, bahkan mungkin dari kalangan anak-anak kecil, mungkin dari kalangan muslimin, jemaah yang tidak ada dosa, yang senantiasa memohon taubat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sama-sama kita memanjatkan doa senantiasa dalam setiap salat fardu qunut nazilah kita untuk saudara dan saudari kita di sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat balak dan musibah ini. Allah Ta'ala memudahkan segala urusan mereka, memberikan kehidupan yang baharu kepada mereka, demi untuk menjadikan mereka satu ummah yang terus berjuang untuk mempertahankan tanah air dan negeri dan negara mereka. Marilah pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, kita tidak lupa untuk merakamkan ucapan selawat dan salam terhadap junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memandu perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala ini sehingga ketitisan darah yang terakhir, sehingga nyawa dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda memimpin angkatan peperangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baginda tidak pernah mengalah dalam membawa risalah Islamiyah kepada umatnya, sehinggalah perjuangan itu, dakwah itu disambung oleh kita pula. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguhnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha ashra." Orang siapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة وفي كل فلسطين وفي كل أرض الإسلام يا رب العالمين. اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن والهم، اللهم عليك بالأمريكا ومن والهم، اللهم عليك بالإسرائيل ومن والهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم يا الله، اهزمهم يا جبار، اهزمهم يا عزيز، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أصلح سلطاننا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وألزمنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله على آلائه واشكروه على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر أشهد أن لا إله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.